Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid tingkatan 5 unggul. So hari ini ialah 9 Mac, hari Selasa, dan untuk matematik pagi ini kita akan sambung perbincangan muka surat 25 dalam edaran handouts ataupun lebaran kerja yang telah cikgu berikan, dan kita akan pergi ke salah satu lagi subtopik penting, identity matrix. Nota nombor 7, identity matrix. So identity matrix ialah matrix segi empat sama. Dengan apa maksud segi empat sama? Maksudnya bilangan baris sama dengan bilangan lajur. Mesti syarat pertama ialah sesuatu matrix itu dikenali sebagai matrix identity. Syarat pertama, dia mesti matrix segi empat sama. Segi empat sama. Lepas itu matrix matrix identity kita wakil dengan huruf I. Huruf I didarabkan dengan suatu matrix A akan menghasilkan matrix A itu sendiri. Dengan kata lain, kalau kita darabkan suatu matrix itu dengan matrix identity, ia akan balik ke matrix itu sendiri. Maksud di sini matrix identity I itu sebenarnya tidak memberi apa-apa kesan kepada pentarapan matrix kita. Okey, dan contoh-contoh matrix identity ada di dalam contoh. Kalau satu darab satu, matrix identity dia ialah satu je. Kalau dua darab dua, maksudnya dua baris, dua lajur, dia ialah 1001. Kalau tiga darab tiga, 100, 010, 001. Dan kalau dia empat darab empat, 1000, 010, 100, dan akhir sekali 0001. Dan kalau kita tengok di sini, matrix identity ini sebenarnya bermaksud ianya terdiri daripada matrix segi empat sama. Kemudian satu lagi syarat ialah unsur-unsur dalam identity hanya terdiri daripada dua jenis unsur, sama ada kosong ataupun satu. Dan dia punya susunan perlu kita tahu juga, untuk unsur satu, nombor satu itu, dia mesti disenaraikan secara perpenjuru. Perpenjuru itu dari kiri atas pergi ke kanan bawah. Itu sahaja boleh diisi dengan satu. Yang lain semua isi dengan kosong ataupun sifar. Kalau ini boleh dipenuhi, maka ia merupakan matrix identity. So lengkapkan bahagian D ini ya. Okey, kemudian kita tengok contoh 17. Contoh 17 ini dia A ya. 1001 matrix darab dengan 4 negatif 3 2 1. Jawapan sama dengan 4 negatif 3 2 1 sama dengan matrix 4 negatif 3 2 1. Dengan kata lain, pentarapan 1001 ini tidak memberi apa-apa kesan. Okey, so itu ialah fungsi matrix identity. B 1001 darab 1001 balik 1001. Kemudian kalau C matrix X darab dengan matrix identity 1001, dia akan sama balik dengan matrix X. Sama juga kalau matrix identity 1001 darab dengan matrix Y, jawapan dia sama dengan matrix Y. Okey. Dan kita tengok contoh 18, senang juga, permudahkan. Jadi kalau you nampak matrix identity, kita boleh terus potonglah sebab dia tidak ada beri apa-apa kesan. Dan di sini ada pendarapan skala, ada penambahan. Jadi saya darab dulu. 2 darab 1, 2. 2 darab 3, 6. 2 darab negatif 2, negatif 4. 2 darab 5, 10. Lepas itu tambah dengan matrix 2 negatif 1, 4 negatif 2. Sebab 1001 tidak ada apa-apa kesan. Lepas itu kita tambah. 2 tambah 2, 4. 6 tambah negatif 1, 5. Negatif 4 tambah 4, sifar. 10 tambah negatif 2, 8. Ini jawapan dia.
Kemudian untuk bahagian P juga, saya nampak identity di sini saya potong. Kalau dia darat, baru boleh potong. Kalau tambah tolak, itu boleh kita buat tambah tolak. Hanya darat sahaja kita buang. Dia tidak beri apa-apa kesan. Okay, so matrix 351, 6 negatif 17, 24 negatif 2, tolak matrix 24 negatif 3, 5 negatif 61, sifar negatif 2 negatif 1. Contohnya 3 tolak 2, 1. 5 tolak 4, 1. 1 tolak negatif 3, 4. Nah, kalau kita buat semua, ini jawapannya. So, Anda boleh tolong lengkapkan contoh 18. Okay, lepas itu kita pergi ke, sudah matrix identity dikira selesai. Okay, jadi agenda utama ataupun perkara penting yang saya ingin bincang di sini pada pagi ini ialah matrix songsang. Matrix songsang. Okay, ini adalah penting. Okay, jika pendarapan matrix A dan matrix B menghasilkan matrix identity I, maka matrix B adalah songsangan matrix A dan sebaliknya. Maksud di sini, kalau kita ada dua matrix sekarang, matrix A, matrix B, dan kita darabkan dua matrix tersebut. Apabila kita darab dua matrix tersebut, dan jawapan dia adalah matrix identity, maksudnya 1001. Okay, kalau darab lepas darab jawapan dia identity, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa matrix B adalah songsangan kepada matrix A. Ataupun kita juga boleh kata matrix A adalah songsangan kepada matrix B. Mana-manalah. Dengan kata di sini, dua-dua matrix itu saling songsang menyongsang satu sama lain. Saling songsang menyongsang satu sama lain. Okay? Jadi pentarapan matrix A dan matrix songsang akan menghasilkan matrix identity. Okay? Dan, maksudnya di sini kalau kita ada satu matrix A, kemudian kita cari kita ada matrix songsangnya juga, dan kalau kita darab matrix A dengan songsang A, dia akan balik kepada identity. Identity. Okay, itu konsep dia matrix identity, dan di sini kita akan ada satu rumus. Tentukan sama ada matrix berikut ialah matrix songsang bagi 4172. Jelaskan jawapan anda. Okay, so kita tengok soalan di sini. Dia bagi kita satu matrix. Okay, 4172. 4172 itu yang dia berikan. Lepas tu dia kata nak darab dengan matrix yang dia beri di A. Matrix di A adalah 41 negatif 72. 41 negatif 72 ini darab dengan matrix yang diberi iaitu 4172 tadi atas. Kalau dua matrix ini saya darab dan saya boleh dapat 1001, maka ia adalah matrix songsang. Kalau kita tidak boleh dapat 1001, maka dia bukan matrix songsang. Itu maksud soalan ini. Jadi kita pun darablah 4 darab 4 campur 1 darab 7. Kita dapat 23. Sebenarnya apabila saya cari nilai pertama 23 ini, saya pun sudah boleh buat kesimpulan. Kerana dia bukan sama dengan 1. Jadi, maka saya boleh kata dua matrix ini bukan matrix songsang antara satu sama lain. So, tidak sama dengan 1001. So, awak buat kesimpulan di sini, bukan matrix songsang. Tulis, bukan matrix songsang. Okey, untuk bahagian B pula. Bahagian B, kita guna matrix yang diberi oleh soalan 2, negatif 1, negatif 74. B yang jawapan soalan yang diberi oleh B. Matrix ini darab dengan matrix yang diberi dalam soalan 4172. Okey, so 2 darab 4, 8. Campur dengan negatif 1 darab 7, negatif 7. So 8 tolak 7, 1. 2 darab 1, campur negatif 1 darab 2, 0. Negatif 7 darab 4, tambah 4 darab 7, 0. Negatif 7 darab 1, tambah 4 darab 2, 1. Baik. Nah, kita dapati jawapan hasil darab kita 1001. Maka saya boleh kata ia merupakan matrix songsang. So, tulis kesimpulan di sini, matrix songsang. Matrix songsang.
Okey. Kemudian kita tengok bagaimana nak mencari matris songsang. So kita tengok ayat pertama. Jika matris A sama dengan matris A, B, C, D, kita wakil dengan menggunakan huruf A, B, C, D, huruf kecil. Maka songsang kepada A ataupun A negatif 1 ini songsang kepada A adalah sama dengan, ini rumus dia, mesti ingat rumus ini. 1 bahagi A darab D, kalau you tengok A darab D adalah perpenjuru, tolak dengan B darab C pun perpenjuru, tetapi perpenjuru itu mesti dari kiri atas pergi ke kanan bawah itu dulu. A dengan D dulu. Kalau terbalik AD dengan BC salah. So AD tolak BC dalam pecahan. Lepas itu dalam matris itu, dalam kurungan itu ada sesuatu perlu kita ubah, iaitu kedudukan A dan D. Kita terbalikkan jadi DA. DA. Lepas itu kedudukan B dan C kita jadi negatif B, negatif C. Negatif B, negatif C. Boleh? Okey ya. Ini dia negatif B, negatif C ya. Okey, maksudnya BC ini kedudukan tidak berubah tetapi dia punya tanda positif negatif berubah. Kalau asal dia positif, dia akan jadi negatif. Kalau asal dia negatif, dia akan jadi positif. Maksudnya sebaliknya. Okey, itu ialah rumus cari matriks songsang. Dan cikgu buat satu contoh di sini. Diberi matriks X ini ialah 4, 2, 3, 2. Cari X negatif 1. Negatif 1 di sini bermaksud songsang. Jadi mula-mula kita perlu kenal pastilah dalam awang ini ada jawapan. Awak kenal pasti nilai A, B, C, D. A ialah 4, B ialah 2, C ialah 3, D ialah 2. Jadi matriks songsang S ini adalah 1 bahagi AD tolak BC. Kita mula dengan pecahan dulu. Kalau ikut rumus 4 darab 2. Okey, tolak. Mesti tolak sebab rumus ialah tolak. So B darab C. B darab C ialah 2 darab 3. Kemudian dalam matriks itu kedudukan AD terbalik. 4, 2 jadi 2, 4. Lepas itu yang 2, 3 itu kedudukan B itu 2 kan. So menjadi negatif 2. C itu 3 menjadi negatif 3. Ingat kedudukan AD terbalik, kedudukan BC tidak terbalik tetapi tukar tanda. Positif jadi negatif. Atau sebaliknya. Kemudian jawapan daripada pecahan ini 1 per 2. 4 darab 2, 8. Tolak 2 darab 3, 6. Jadi 1 per 2. Kemudian matriks 2, negatif 2, negatif 3, 4 itu kita saling. So keseluruhan ini kita panggil dia matriks songsang. Matriks songsang. Okay. Alright. Jadi kita sekarang, cikgu nak awak cuba contoh 21. Contoh 21. Cikgu sudah pincang di sini. Okey, so diberi matriks C sama dengan 2, negatif 6, 1, negatif 2. So A ialah 2, B ialah negatif 6, C ialah 1, D ialah negatif 2. Hitung matriks songsang bagi C. So hitung matriks songsang ialah C negatif 1 lah. Sama dengan 1 bahagi AD tolak BC, kemudian ini rumus dia tadi lah. Okey, so saya pun masuk dalam langkah seterusnya warna hijau ini. 1 bahagi A darab D, 2 darab negatif 2. Okey, tolak dengan B darab C, negatif 6 darab 1. Negatif 6 ini negatif, ini 6 punya. Yang ini ditepang negatif 6 ini ialah rumus punya negatif. So jangan keliru di sini ya. Okey. Kemudian kedudukan A dan D terbalik, A turun bawah, 2 turun bawah. Negatif 2 naik atas. Kemudian B itu asal dia negatif 6 kan, jadi sekarang jadi positif 6. Dia mesti terbalik. Kemudian C itu 1. 1 menjadi negatif 1. Dan kita hanya perlu pemudahkan pecahan di depan. Guna kalkulator kira dia 1 per 2. 1 per 2. Kemudian dalam kurungan masih sama, negatif 2, 6, negatif 1, 2. Itu langkah kerja kita mencari matriks songsang kepada suatu matriks yang diberi. Okey, itu dia.
contoh 21. Okey, jadi kerja rumah pada pagi ini ialah cikgu nak awak cuba soalan 1 latihan 5. Soalan 1 latihan 5, soalan 1 je. Ini ya, soalan 1. Cari matris songsam bagi matris yang berikut A, B, C, D. A, B, C, D ya. Latihan 5, soalan 1 A, B, C, D. Cari matris songsam guna rumus yang telah diberi. Jadi anda cuba buat 4 soalan A, B, C, D ini sekarang. Lepas itu terus ambil gambar. Snap dan hantar kepada cikgu dalam grup matematik 5 unggul, iaitu WhatsApp group. Hantar terus. Hantar sebelum hari ini kita punya waktu ialah apa? Cikgu semak sekejap. Hantar sebelum 8.30. Hantar sebelum 8.30. So cikgu buat sedikit, bincang sedikit di sini. Awak tonton video ini, lepas itu awak terus jawab dan hantar. Tidak banyak. Jadi saya harap anda ikut apa yang cikgu suruh. Hantar selewatnya 8.30 pagi ini. Siapa yang ada hantar, itu dianggap hadir. Harap maklum. So saya rasa, cikgu rasa itu sahaja untuk pagi ini. Dan kita bincang ataupun kita jumpa lagi pada pagi esok. Pagi esok ialah Rabu. Rabu kita akan ada Google Meet. Link sama dengan link minggu lepas. Untuk 5 unggul pagi esok, Google Meet ialah pukul 9. Pukul 9 hingga pukul 9.40. Okey, lepas itu ada separuh lagi itu untuk latihan. So itu saja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.